الحمد لله القائل واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk mempertingkatkan bertakwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya saja dengan sifat takwa, yaitu melakukan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Insya-Allah telah dijanjikan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Saudara yang dirahmati Allah, tajuk khutbah pada hari ini yaitu Kupimpin Dikau. Satu tajuk yang mudah kita faham, yaitu kupimpin dikau ke syurga. Islam meletakkan tanggungjawab besar seorang bapa kepada ahli keluarganya. Dan seluruh ahli keluarganya pula meletakkan harapan tinggi kepada bapanya bagi memastikan kebahagiaan hidup mereka di dunia dan juga jaminan kebahagiaan di akhirat. Bapa juga ibarat seorang nakhoda kapal yang mengharungi lautan luas dan penuh bergelora untuk sampai ke destinasi ataupun pelabuhan yang dituju. Bagi mencapai matlamat ini, kebahagiaan yang diharapkan seorang bapa sebagai ketua keluarga hendaklah memastikan tanggungjawab besar ini dilaksanakan seperti berikut. Kita semua adalah bapa kepada ahli keluarga ataupun ketua kepada keluarga. Yang pertama, saudara, yaitu pegangan akidah yang benar adalah asas bagi seseorang Islam, kerana tanpa akidah kehidupan seseorang tidak bermakna langsung di sisi Allah Azza wa Jalla, sekiranya ini masih terdapat di dalam kalangan orang-orang Islam yang telah menyimpang dari segi fahaman dan amalan harian mereka. Seorang bapa hendaklah memastikan dirinya terlebih dahulu dilengkapkan dengan pegangan akidah yang benar dan belajar tanpa segan silu daripada guru yang bertauliah dengan memahami asas-asas akidah, terutamanya akidah ahli sunnah wal jamaah. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Tur ayat 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Mafhumnya, dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan juga mereka beriman, kami akan himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka di dalam syurga kelak. Dan kami
tidak mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala amalan-amalan mereka. Tiap-tiap seseorang manusia itu terikat ataupun tertaluk dengan amalan yang dikerjakan. Saudara, yang kedua, memberikan pendidikan fardu ain yang sempurna kepada ahli keluarga. Ya ini, memberikan pendidikan bukan sekadar menghantar anak-anak belajar di sekolah. Kemudian meninggalkannya meletakkan tanggungjawab kepada guru. Bahkan ibu bapa ataupun bapa mestilah yang memastikan ilmu ataupun fardu ain yang dipelajari terus diamalkan di dalam kehidupan seharian mereka. Seorang bapa berperanan kepada dirinya dan keluarganya mengenal mana yang halal dan mana yang haram. Begitu juga mana yang sunnah dan mana yang makruh. Untuk memastikan keluarga itu sentiasa dalam landasan hidup yang berpandukan syariat Islam. Serta memastikan setiap ahli keluarganya mematuhi dan mentaati segala perintah Allah Azza wa Jalla. Terutama sekali saudara-saudara, perintah untuk mengerjakan solat walaupun ketika anak-anak masih dalam usia yang muda lagi. Perintah ini jelas diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadisnya, yakni daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, kemudian daripada datuknya. Beliau berkata, Nabi pernah bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'ina sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'." Atau kama qala. Mafhumnya, perintahkanlah, ya ini suruh anak-anak kamu untuk melaksanakan solat apabila sudah mencapai usianya 7 tahun. Kemudian apabila sudah mencapai umurnya 10 tahun, maka rotanlah dia atau pukullah dia bertujuan mendidik, ya, apabila dia tidak ataupun enggan melaksanakan perintah iaitu solat tadi, serta pisahkan dari tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sebagai bapa, tanggungjawab ketiga seseorang bapa, ya, yakni terhadap keluarganya adalah menerapkan akhlak yang mulia. Antara akhlak mulia, nilai-nilai yang perlu ditekankan ialah menghormati dan mengasihi kedua ibu bapa. Kemudian diikuti menghormati guru-guru dan jiran-jiran tetangga. Sesungguhnya dengan akhlak yang mulia ini akan menjamin kepribadian yang tinggi sebagaimana yang disarankan sekali lagi oleh Rasul junjungan sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa baginda bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang saleh ataupun akhlak yang mulia. Riwayat Ahmad. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ibu bapa. Ibu bapa juga bertanggungjawab untuk memberi kasih sayang saudara. Berlaku adil terhadap anak-anaknya serta membawa kehidupan yang bahagia dalam rumah tangga mereka. Maka dianjurkan kepada ibu bapa untuk senantiasa mendoakan ahli keluarganya agar hidup dalam kesejahteraan dan senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ambillah masa saudara untuk bermunajat, bermohon kepada Allah Azza wa Jalla, mendoakan akan kebahagiaan anak-anak, iaitu kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi bapa ataupun pemimpin keluarga yang dapat membimbing mereka ke arah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang hadirin yang dirahmati Allah. Mengakhiri khutbah kali ini, khatib ingin berpesan sekali lagi kepada para jemaah, sila beri perhatian.
agar dapat pengajaran daripada khutbah ini disampaikan untuk orang lain, iaitu disampaikan kepada anak isteri, dan jangan kita lupa selepas kita keluar daripada masjid ataupun surau ini. Yang pertama, umat Islam wajib membina keluarga bahagia berteraskan akidah ahli sunnah wal jamaah. Seterusnya, ibu bapa ataupun bapa-bapa yang hadir pada hari Jumaat ini hendaklah menjadi pemimpin dan menunjukkan contoh tauladan yang terbaik serta berakhlak dengan akhlak yang mulia. Seterusnya yang ketiga, ibu bapa ataupun bapa yang hadir pada hari ini sebagai umat Islam hendaklah senantiasa membimbing dan mendoakan kebaikan bagi seluruh ahli keluarganya supaya mereka mendapat keridaan Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Dan juga mereka yang diridai oleh Allah itu ialah orang-orang yang sentiasa berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami yakni beroleh dari isteri-isteri dan juga zuriat-zuriat keturunan kami akan perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikan kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa kepada Allah. Surah Furqan ayat 74. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.